Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ada satu lagi jenis-jenis penyakit yang kerap berlaku dengan elok, yang kerap berlaku tanpa kita sedari. Saya nak ambil sedikit peluang untuk cerita tentang penyakit batu karang. Jadinya, bukan batu karang tu tak boleh berlaku pada masa-masa lain, tetapi kenapa saya nak fokus kepada sebelum kita start Ramadan ni, supaya kita tidak salah hari bulan. Macam mana bagi mereka yang pernah kena supaya tak kena balik, siapa yang nak hampir-hampir kena tapi tak sedar dia nak kena, kan maklum sajalah batu karang ni dia boleh timbul kadang-kadang tanpa you sedar langsung, selalunya tak ada signal apa-apa, terus sangkut je dan dia kadang-kadang buat perangai belah malam. You bayangkan siapa kat sini pernah kena kidney stone, tulis kat situ kejap macam mana pengalaman you, sakit dia teruk ke tak teruk, mengguling-guling tak. Okey. Kadang-kadang dia tunjuk macam buah pinggang kita tu sakit belah belakang, ya, memang mencucuk-cucuk, ataupun kadang-kadang kita kencing berdarah, faham tak, kadang-kadang ada berpasir-pasir, ada kadang sangkut dia sakit, ada kadang tak sangkut. Jarang-jaranglah orang macho macam mana, kuat macam mana pun, lelaki ke perempuan sama je dia punya orang panggil percentage dia, tidak ada lebih lelaki, tidak ada lebih wanita. Bahkan orang kata lelaki lebih kena masalah buah pinggang pada wanita. Orang kata apa, padan lah. Selalunya kita dengar wanita saja. Walaupun wanita boleh kena, tapi penyakit buah pinggang batu karang ni kadang-kadang lelaki yang lebih. Ada kaitan dengan beberapa perkara saya nak bagi kat sini, boleh ambil nota ya. Baik, saya nak mulakan dengan kenapa bulan puasa, salah satu daripada punca utama ialah hidrasi. Anda pun dah tahu kan, topik ini ada kaitan dengan air. Jadi kalau air tak mencukupi setiap hari, maklum sajalah, kita rasa kita buka puasa, lepas tu kita sampai sahur, tapi jumlah-jumlah tak sampai 1 liter pun ada, betul tak? Kadang-kadang tak sampai pun, 500 mil, nak habis sampai Moreh pun kadang-kadang jenuh, terutama sekali orang perempuan pula tu. Tapi orang lelaki pun kadang-kadang dia tukar minuman lain pula. Yang kita kira malam ni ialah air yang bersih, maksudnya air mineral, maksudnya air yang bertenaga lah, macam air, of course lah, air zam-zam kau dapat kan. Jadi tuan-tuan sekalian, air yang bermineral adalah yang digalakkan, termasuk garam. Tapi bila datang sahur, kadang-kadang kalau anak-anak muda dengar sini, jangan lupa pada sahur, sekurang-kurangnya seteguk air. Rasulullah SAW banyak kali memperingati kita, bangunlah sahur sekurang-kurangnya dapat seteguk air. Jangan main tu. Itu dia maksudnya konsep satu simbol mengatakan sahur tu mustahak. Tetapi dalam sahur tu air yang paling mustahak. Kalau tak sempat kuih, tak sempat tu lagi baguslah, kek ke apa-apa kan. Tapi yang bagus sekali ialah air. Baik. So hidrasi kita dah cerita dulu, untuk mengelak daripada kena buah pinggang punya batu karang ni, kan saya kata minimum minumannya berat badan kilogram kali 30. Jadi kalau berat badan saya 70 kali 30 mil air, lebih kurang 2100 mil, 2.1 liter. Baguslah tu. Kalau you tak boleh minimum 30 mil per kilogram ni, kalau orang yang senang kena batu karang kat bawah pinggang ni, kalau pernah kena pula dahulu dan ada adik-beradik pula yang senang kena, berhati-hati. Walaupun dia bukanlah genetik sangat, tetapi 90% daripada kita yang kena ni asal usulnya adalah air tak mencukupi. Dengan apa saya kata? Dengan garam. Okey, sebab itulah bila buka puasa digalakkan you ambil air dengan garam dulu, lepas tu buah kurma. Okey, nanti saya cerita tentang buah kurma. Sebab tu dia tak kata sampai 17 biji, dia kata cuma 7 biji. Itu kira yang paling, orang kata maksimum lah tu. Kalau ambil mejul pula 5 biji pun dah cukup, betul tak? Sebab ada kaitan dengan benda yang saya nak cerita malam ni. Balik pada air, pastikan air mencukupi. Saya kata air apa? Air yang putih bersih. Bersamaan dengan apa? Garam. Tengok balik water therapy. Kalau air sirap, kalau air buah-buahan yang telah
Juskan, walaupun sedap macam mana, berhati-hati. Sebab di samping you ambil air yang mencukupi, tetapi you masukkan terlalu banyak bahan-bahan yang dibuat manusia, seperti dah dijuskan tu, berarti daripada buah jadi jus. Tu dah bertukar wajah. Buah dijadikan oleh Allah SWT untuk dimakan, bukan untuk dijuskan. Paling-paling pun kalau tak ada gigi, ambil jadikan sebagai smoothie. Smoothie dia tak perah, dia masuk dengan serat-serat je sekali dalam buah tu, termasuklah kadang-kadang sampai ke kulit pun. Ya, macam buah apple, buah pear, kalau cuci betul-betul, kulit tu bagus. Bahkan setengah orang kata tembikai pun kalau you makan bagus sangat-sangat. Sebab apa? Dia banyak air, betul lah tu. Tapi kena campur dengan dia punya sampai kat kulit tu, yang putih-putih tu. Faham? Okey, sebab apa? Dia perlu bukan saja kita nak ambil air, tetapi kalau dia bergula atau benda yang manis, buah pun kalau yang manis, you mesti kena banyakkan serat. Satu. Nombor dua ialah, okey, dengar. Kenapa bulan puasa terlalu banyak lah sangat orang yang kena masalah buah pinggang ni, terutama sekali contoh saya bagi kidney stones lah. Tetapi ada lagi masalah buah pinggang lain kan. Bagi mereka yang ambil keto diet, saya bukan anti keto. Bahkan saya recommend pun setengah orang buat keto diet kalau perlu. Okay? Macam yang kena sawan, ya, kalau masalah-masalah yang sukar nak kuruskan badan, semua tu boleh. Tetapi you kena faham kenapa, terutama sekali 3 hari pertama tu, kalau you buat keto diet, tak pernah buat, tahun ni nak buat dengan puasa sekali, lepas tu nak teruskan sampai sebulan, kan semangat tu kuat, betul lah tu. Tetapi jangan kelang kabut. Hari pertama, kedua, ketiga, jangan lupa kepada apa saya kata air tadi, dan juga makanan tu jangan terlalu keras dengan keto you. Kan maksudnya tak boleh langsung nak kena sebiji nasi pun, tak boleh langsung nak kena sedikit air buah pun. Maksudnya air lah, saya kata boleh, tetapi jangan banyak kan. Tapi kalau untuk orang yang betul-betul buat keto diet, you very strict, sampai semua nak kena berlemak aja, bahaya sangat. Nasib baiklah dibenarkan you ambil sayur, tapi setengah keto tu saya kata apa, tak boleh ambil buah langsung, itu bahaya. Sebab apa? Bila 3 hari pertama you dah keringkan badan you dari sudut gula tak ada ni, apa benda-benda yang orang kata apa, tinggi karbohidrat tak boleh semua tu, itu membolehkan you dapat apa yang dipanggil keto flu. Maksudnya macam orang kena sesama disebabkan oleh keto diet. Dan masa puasa pula tu, you kalau sakit tak boleh puasa pula nanti, you pening kepala, you rasa badan you kering, dan you punya uric acid pun naik, dan you punya senang kena penyakit ginjal, batu karang ni lebih berleluasa, senang sangat. Bahkan dah dibuat kajian, salah satu penyebab utama kenapa orang kena penyakit ginjal ataupun penyakit buah pinggang ataupun penyakit apa ni, batu karang ni, ialah disebabkan oleh keto diet. Ya, itu semua terkenal. Ya, hari-hari biasa pun boleh kena, bahkan hari ataupun bulan puasa ni. Okey, sambung. Ingat, bila you jadi macam tu, kadang-kadang makanan you tidak stabil. Diet you kadang-kadang dalam keadaan tak sihat, sakit buah pinggang lagi, makan lagi teruk, ataupun tak lalu makan dan sebagainya. Maka kadang-kadang tak cukup apa yang dinamakan makanan-makanan yang orang kata apa, rendah dengan oxalate. Selalunya orang makan semua sekali kat bulan puasa ni, dia tak kira tinggi atau tak tinggi, namanya oxalate. Okey, dengar elok lagi sekali. Sainsnya dalam erti kata bahasa sains ialah kalsium oxalate, batu karang ni. Sebenarnya batu karang ni ada 5 jenis. Saya pun tak ingat semua, tetapi ada 2 jenis yang alkaline, ada 2 jenis yang acidic, umpama uric acid, semua tu acidic lah kan. Lepas tu ada nombor 5-nya nama oxalate. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 jenis. Kalau you buka batu karang tu, tengok dia punya pecahan dia, ada campuran-campuran ni. Okay, jadi anda kena hati-hati. Kalau kalsium oxalate tinggi, maka senanglah kena penyakit batu karang. Okey, apa dia, senang cerita makanan lah, tak usah cerita oxalate semua ni, kita orang kampung mana lah nak tahu. Senang, kalau saya kata bayam, tahu tak? Bayam tak boleh. Kalau you senang kena penyakit batu karang, ataupun pernah
Ada riwayat lagi kena jaga bulan puasa sebab dalam makan tak berapa nak balance, kadang-kadang air tak cukup dan lambat pula nak ganti waktu malam, kadang-kadang terlalai ya. Dan kadang-kadang ganti dengan minuman-minuman yang lagi merepek pada sebelum bulan puasa. Betul tak kalau you pergi tengok bazar tentang minuman ni saja, belum cerita makanan ya. Saya tak mau tegur apa-apa ni, tapi kita kalau nak lari pada mana kenyataan, sampai berpuluh-puluh jenis minuman. Yang susu tak ada susu, yang merah, yang pink, yang hijau, yang kuning, you sebut apa yang tak ada. Yang ada biji selasih tak ada biji selasih, yang ada cincau tak ada cincau. Yang tu tak dikirakan air tau malam ni. Okey? Bahkan gula dalam tu menerukkan keadaan. Sebab apabila kalsium oxalate naik seperti spinach, bayam, seperti coklat, dark coklat pun masa ni kena kontrol, okey. Seperti buah yang sihat-sihat pun yang you rasa macam almond, kacang almond pun paling tinggi dengan oxalate ni. Siapa yang biasa kena habuk-habuk atau nampak debu-debu sikit dalam air kencing tu, bila dah kering tu nampak macam orang kata apa, berabuk lah sikit kan, macam berpasir sikit tu, jangan tempuh. Avocado tak boleh masa tu, dan grape, anggur tak boleh, buah beetroot, tahu buah beetnya, semua ni bukan tak baik untuk hari-hari biasa, tetapi hari-hari bulan puasa air tak cukup dan you senang kena penyakit batu karang, jangan tempuh. Mana you tahu you senang tak senang? Yang ni saya tak boleh jawab. Tapi kalau lama sangat dah tak cukup minum, badan pun nampak letih, kencing kan saya kata nampak signal-signal tu, tu bahaya sangat. Dan jangan ambil buah dates lebih daripada, kalau orang macam-macam ni, jangan ambil lebih daripada 5 hingga 7 biji buah dates. Apa tu? Buah kurma. Boleh? Terutama sekali buah yang besar tu lah. Okey, dan terutama sekali kalau buah tu pula buah yang dah cukup kering, kontang, maksudnya tak ada langsung, you tekan pun tak ada air langsung, yang tu lagi bahaya, hati-hati. Sebab tu kalau siapa yang dapat peluang sekarang ni dah ada jual, tapi cuma sedikit stok dia. Ini yang basah ni, orang panggil apa, kurma masih lagi yang crunchy tu kan, rangup tu, rutab kan. You tahu kan, kalau dapat tu, yang tu best. Dah lah dia tak manis sangat, dia banyak lagi air dan dia banyak serat. Oh, itu the best. Tetapi yang tu boleh ambil lebih sedikit. Cuma yang saya kata, berhati-hati kalau tak mau kena batu karang, jangan ambil kurma terlalu berlebihan. Bagus kan? Kita bagi 5 hingga 7 tu kira cukup lah. Lebih sangat sambil nak tunggu nak terawih, ambil lagi 1-2 genggam, lepas tu nanti nak balik dalam kereta ada lagi sebungkus. Jangan buat perangai macam tu, okey? Kalau tak mau kena batu karang. Okey, sambung. Ada lagi makanan-makanan yang jangan you sedih, yang boleh makan. Tapi sebelum tu hati-hati juga dengan ubi kentang. Ubi kredit boleh pula. Ubi kentang dia kata kat sini very bad for orang yang kena batu karang, ataupun kalau dekat nak kena, senang lagi beans. Beans ni maksudnya kacang-kacang tu, macam bentuk buah pinggang juga kan. Red beans, black beans kan, lentils, dals, dan juga gandum. Baik, takkanlah bulan puasa sampai tak boleh makan apa pula. Mestilah berlambat-lambat kita punya pilihan pula tu. Tetapi dalam sesiapa yang nak jaga kesihatan pun, you masih lagi banyak lagi peluang. Sayur mentang-mentang you kata spinach atau bayam tak boleh, tetapi cabbage, gobi boleh sangat-sangat, dan digalakkan. Ni semua ada kaitan dengan oxalate, tak ada tingginya oxalate. Satu lagi bak choy. Kenapa dulu saya cerita bak choy adalah langsung hampir tak ada, oxalate-nya rendah betul-betul. So boleh ambil bak choy banyak mana pun. Bak choy ni Melayu kata apa? Sawi Cina saya dah buat lecture kan bak choy ni kan. Okey. Lepas tu you tengok kale, pernah dengar selalu kan. Lepas tu cauliflower, pernah dengar kan. Cauliflower, apa lagi, brokoli, boleh lagi. Cucumber, banyak berapa batang you nak, berapa ketul timun, boleh sangat-sangat. Banyak air pula tu. Dan kacang yang paling digalakkan pada bulan ni ialah kacang pistachio. Kenapa? Siapa tahu? Sebab dia paling rendah antara kacang-kacang yang ada kandungan oxalate. Ingat oxalate adalah
punca utama ataupun dalam batu tu ada banyak oxalit. Okey, baik. Sambung nombor 4. Ialah bagi mereka yang tak cukup, umpamanya potasium tak cukup, magnesium tak cukup, ada 1-2 lagi bahan tak cukup, kalsium pun tak cukup. Saya kata tak cukup bukan melebihi pula. Kadang-kadang body kita ni dia bukanlah mengada-ngada, tapi dia macam orang panggil apa, ada dia punya julat untuk stabil, untuk neutral, baru body kita jadi sihat. Dia tak boleh rendah pun lingkup, dia tak boleh tinggi pun rosak badan. Dahsyat tak? Samalah dalam keputusan untuk menjadikan batu tu dalam buah pinggang kita, dia kena tengok dulu cukup tak cukup, balance tak balance. Sebab apa? Contoh kalau potasium tak cukup, lepas tu sodium pula terlalu tinggi dan sebagainya, bahaya. Itu sodium, potasium, lepas tu kalsium, magnesium pula lagi pun nak kena balance juga. Yang ni lebih kepada citrate dengan satu lagi namanya apa? Oxalate. Walaupun nama-nama ni you tak ingat, tapi you kena ingat mineral memainkan peranan yang paling penting. Kalau tak balance dalam badan kita, maka sebab apa bulan puasa senang kena penyakit-penyakit ni? Buah pinggang terutama sekali ginjal punya batu karang ni, sebab bila kita buka puasa dan kita more dan kadang-kadang kita sahur pun, semua makanan kita kadang-kadang lebih tak balance daripada hari-hari biasa. Jangan main-main. Satu lagi, kita senang sangat ambil banyak, orang panggil apa, kuih muih. Betul tak? Bulan puasa kuih muih lah yang paling banyak. Kuih muih lah yang paling kita tak pernah tengok, yang tak pernah kita dapat makan ataupun orang tak buat resepi tu. Masa tu lah kan orang beratur kadang-kadang, walaupun mahal ke murah, kalau dia nak makan dia beratur sebab dia macam kempunan bulan puasa ni. Dahsyat. Okay? Tapi itulah hakikatnya cara kita makan bulan puasa. Sebenarnya kata orang taklah patut digalakkan sangat gila makan atau gila cari resipi-resipi baru semua ni, tetapi disebabkan dia punya nafsu ataupun tarikan daripada luar. Kalau kita lalu kat bazar tu, bohong lah kalau you cuma bawa balik satu plastik je, bohong. Kita manusia biasa, kelemahannya kalau tak 3-4 kadang-kadang, betul? Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Baik, sambung. Jangan lupa kepada air kelapa pula. Air kelapa boleh. Namun, sesiapa yang ada masalah dialisis kan, buah pinggang ni ada kaitan dah ada batu karang. Kadang-kadang buah pinggang pun dah rosak pun. Jadi, yang mana stage 4, stage 5 tu, hati-hati dengan apa saya kata, buah ataupun isi kelapa, ataupun yang palingnya ialah air kelapa. Baik. So, nombor 5 adalah tadi saya tersebut uric acid. Walaupun dia lebih terkenal dalam penyakit gout, tetapi saya kira yang perlu you ingat, uric acid juga salah satu daripada 5 bahan dalam batu karang. Kan saya kata dia ada 5 bahan, 5 jenis ni chemical ataupun dia punya mineral-mineral yang melekat ataupun terkumpul kat situ. Salah satu daripadanya rupanya uric acid. Jadi siapa yang dah belajar tentang gout, samalah juga. Makanan-makanan yang menyebabkan gout boleh menyebabkan batu karang pun. Sebab uric acid pun walaupun tak famous dalam kandungan tu, tapi dia antara 10-20% terdiri daripada uric acid. Jadi dia mainkan peranan jugalah. So kalau body kita terlalu acidic, senang kena uric acid. Kalau kita makan inilah salah makanan-makanan seperti terlalu tinggi daging-daging merah, terlalu tinggi inilah orang kata apa, seafood semua ni, hati-hati. Setengah orang tak boleh makan setengah jenis kacang, hati-hati semua-semua ni bagi mereka macam saya tak boleh kena belacan, tak payahlah paksa. Walaupun you takut gout, sebenarnya you terlupa yang buah pinggang pun boleh sangkut dengan calcification ni, maksudnya dengan uric acid ni. Okey, saya baru sebut perkataan calcification ni sebab tadi saya tersebut tentang kalsium kadang-kadang tak cukup ataupun terlalu tinggi, dua-dua bahaya. Contoh, kalau kalsium tak cukup, macam-macam fungsi badan kita rosak. Tapi malam ni topiknya ialah disebabkan batu karang. Kalau terlalu tinggi kalsium boleh jadi batu karang, tetapi saya tak nak berhenti kat situ.
1 hari atau 2 hari lepas, saya pernah ceritakan orang sampai boleh dapat nampak kalsium tu bukan kat batu karang saja, tapi dia boleh dapat kat dalam hidung, boleh dapat kerongkong. Baru saya baca-baca tu dalam telinga pun boleh, kat dalam breast boleh, kat ni lah sendi-sendi biasalah. Kalsium boleh tumbuh ataupun boleh lekat di dalam otot-otot ataupun dalam sendi-sendi ataupun di dalam ni lah kita punya tisu-tisu badan kita. Bayangkan. So sambilan kalau you dah tengok you ada batu karang, jangan heran kalau you bulan puasa ni tengok-tengok telinga jadi berdesing pula. Rupanya cek teropong ada kalsium kat situ. Pembuluh darah lagi. Jadi uric acid ni juga jangan melawak kita. Sebab itulah yang paling saya nak tengok diri saya ialah setiap kali saya buat lab test, blood result tu, paling saya nak tengok buah pinggang saya macam manalah keadaan, berapa banyak dah saya makan painkiller, berapa banyak dah ambil bahan-bahan ni lah, antibiotik dan sebagainya. Masya Allah, badan ni kalau boleh dia bercakap, dia dah minta maaf dah, kata tolonglah tuan, saya dah tak larat dah. Sebab itulah kita jangan tambah bulan ni tak dengar cakap yang malam ni saya nak bagi lebih kurang 6 atau 7 yang you kena buat supaya tak kena masalah batu karang. Okey, nombor 6, jaga baik perut juga. Rupanya didapati sebahagian daripada keputusan yang doktor cek, kadang-kadang tak ada uric acid pun, kadang-kadang you punya buah pinggang semua nampak cantik pun, tak tahu macam mana boleh kena dapat batu karang ni, kan? Kencing pun tak ada berdarah, tak ada sakit dan sebagainya. Rupa-rupanya bakteria dalam badan you, dia boleh makan kalsium, seolah-olah macam dia punya makanan. Kalau kalsium tinggi sangat, dia makan kalsium tu. Bakteria ni pun nakal juga, dia pergi tempat-tempat yang bukan-bukan. Kan, you pernah dengar tak macam H. pylori tu kan, instead of nak duduk kat bahagian yang biasa, kampung halaman dia seperti big intestine, tahu, kolon semua ni, tetapi dia pergi ke small intestine yang bukan kebiasaan dia. Dia dah mula buat perangai lah tu. Tetapi kalau takat small intestine ada orang panggil H. pylori, doktor bagi antibiotik, boleh clear insyaAllah. Tetapi kalau dia punya kalsium tu, dia boleh sampai ke buah pinggang, dan tu saya kata dia boleh pergi tempat-tempat lain pun, betul tak? Tapi balik pada malam ni punya cerita, kalau dia pergi lepaskan dia makanan dia tu kat buah pinggang, maka boleh tambah lagi dengan masalah lain yang kita kumpul tadi. Cerita-cerita tak cukup tu tengah nak betulkan keadaan, rupanya bakteria pun mainkan peranan yang penting. Sebab tu jaga perut betul-betul. Baik, last ialah kawasan cerita mineral tadi yang tak cukup, magnesium, yang terlalu tinggi vitamin D. Selalu saya sarankan anda ambil vitamin D3 dan satu lagi K2, betul? Tetapi selalunya kalau kita ni tak cukup, no problem. Tetapi katakan you dah cukup, tapi sebab orang kata apa, cukup nak bagi lebih daripada cukup, bahaya. Walau apa pun, walaupun vitamin D yang bagus pun tak boleh. Sama juga digalakkan sini ambil omega 3 untuk jaga supaya tak kena ni. Sebab apa? Inflamasi adalah asas utama juga kenapa buah pinggang boleh keluarkan batu, jadi batu karang. Sebabkan inflamasi, maksudnya masalah-masalah infection dalam badan pun boleh menyebabkan bakteria terganggu. Maka omega 3 amat diperlukan. Tahu omega 3 daripada mana? You boleh ambil daripada inilah, sama ada, selalu saya kata kalau boleh minyak ikan yang terbaik, tapi kalau tak ada minyak ikan yang bersih, ambil sunshine oil. Baik, balik kepada last kali ialah jangan lupa pada garam. Walaupun garam itu memang saya selalu galakkan, dan ramai orang pula terlebih garam yang tak digalakkan, sodium dan klorat itu, saya lebih menggalakkan you ambil garam yang 80 jenis mineral ke atas. You tahu kan, seperti garam Hunza, pernah dengar? Garam di bukit ni, gunung-gunung Himalaya, Celtic salt dan RX salt yang kita buat sendiri. Okey, dah. Okey, janji saya nak tutup dengan apa you kena buat. Nombor 1, air jangan lupa. Nombor 2, kalsium citrate. Kalau you tengok makanan you tak kemas dan memang kencing memang dah nampak gejala-gejala nak kena,
tolong cepat-cepat ambil kalsium citrate. Kopi ni, sebab mungkin you lupa nanti, pergi farmasi minta kalsium citrate. Sebab kalsium ada banyak. Kalsium karbonat lah, kalsium entah apa-apa lagi. So, yang penting ialah kalsium citrate. Boleh ingat tak ni? You dengar-dengar je, kalau besok dah nak kencing, dah mula sakit, pedih semua, baru nak cerita. Farmasi tanya nak kalsium, boleh saya bagi, tapi nak kalsium apa encik? Kalsium citrate, untuk tujuan nak membongkar ataupun mencairkan, kalau boleh lah perkataan, nak relaikan masalah stone ni. Okey, seterusnya ialah potassium citrate. Tadi saya kata kalsium citrate, lepas tu potassium citrate. Lepas tu untuk orang kampung jangan sedih kalau tak ada farmasi dekat, cari garlic dan ambil garlic sekurang-kurangnya 2 clove. Garlic tu apa? Bawang putih. Ya, 2 clove satu hari. Bulan puasa ni, masa you balik pada maghrib atau ni lah, lepas maghrib tu nak makan besar sedikit, pastikan dah ada 2 ketul. 2 rumpun, 2 clove bawang putih. Ya, selalunya you lenyek dia dulu, bagi dia, orang kata apa, macam keluar dulu dia punya power tu, aura dia tu. Ataupun you nak bakar sikit, boleh, no problem. Bagi sedap sikit, no problem. Ambil lah. Setiap hari tau, kalau dapat. Lepas tu, siapa yang masih lagi orang-orang keto diet ni, hati-hati. 3-4 hari pertama. Kalau you belum pernah buat lah. Kalau pernah buat, tak ada masalah. Okay. Dan hati-hati kalau siapa yang ambil antibiotik bulan-bulan puasa ni, dan ada ubat-ubatan lain semua tu, ambil dos yang sederhana dan yang rendah sekali yang doktor benarkan. Jangan biasakan ambil tinggi-tinggi. Dan kita tutuplah dengan perkataan stres. Mau tak mau, stres boleh mengakibatkan sampai kena batu karang. Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Jangan lupa kepada nasihat-nasihat guru-guru kita semua tu, masa ni kita lawan terbaik mungkin. Tapi dari sudut kesihatan, yang saya cerita malam ni juga mustahak. Sebab kalau dah kena batu karang, takkan seminggu 2 je nak baik, betul tak? Allahu Akbar. Saya minta anda semua berhati-hati. Nauzubillah min zalik, supaya anda semua dapat syifa yang betul-betul baik kalau pun tengah sakit sekarang. Okey, jangan sedih. Setiap penyakit tu ada ubat. Betul, ya. Jangan risau. Dunia anda bahagia, akhirat anda syurga, senyum semua, dan let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.